Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insya-Allah sambungan daripada kitab Fathul Muin. Kita masih berada pada akhir bab daripada bab zakat. Dan penulis pada akhir bab ini membicarakan tentang hukum ahkam ghanimah dengan faid. Jadi minggu lepas kita telah membicarakan bukan minggu lepas tak ada kelas. 2 minggu lepas, ini pengajian yang lepas, kita telah memahami perbezaan di antara apa itu ghanimah dan apa itu faid. Apa beza di antara ghanimah dengan faid. Dan kita juga membicarakan tentang takhmis. Dalam bahasa Arab kita panggil apa? Takhmis. Takhmis ini maksudnya kita bagi harta kepada 5 bahagian. Yang ini asal daripada perkataan bahasa Arab khammasa yukhammisu takhmisan. Yani apabila kita mendapat ghanimah, yani imam mendapat ghanimah, berlaku peperangan ataupun faid. Misalnya musuh lari tinggalkan harta. Tetap ini kita membagikan harta itu kepada berapa bahagian? Kepada 5 bahagian. Dan kita ada perbezaan di antara ghanimah dengan faid berkenaan dengan bahagian itu. Yakni kepada siapa yang kita akan beri kepada bahagian-bahagian tersebut. Saya tak tahu sama ada kita dah membicarakan ke belum secara terperinci tentang perkara ini. Mungkin kita boleh baca daripada mana kita berhenti. Surat 44 Ustaz. Ya. Bahagian kedua. Wajib mendahulukan. Mana? Bahagian mana Ustaz? Tak apa, antum teruskan. Mana kita berhenti? Wajib mendahulukan golongan mana yang terpenting di antara itu. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib mendahulukan golongan mana yang terpenting di antara itu semua, dan yang paling penting adalah golongan pertama, benteng tempat pertahanan. Apabila sang imam menahan hak mereka dari Baitul Mal dan ada salah satu di antara mereka yang diberi sesuatu daripadanya, maka bolehlah ia ambil sendiri selama tidak lebih dari kecukupannya. Demikian menurut pendapat yang muktamad. Nah, di sini berkenaan dengan bahagian yang 5 telah disebut sebelum ini ya. Jadi penulis membicarakan tentang apabila harta itu telah dibagikan kepada 5 bahagian. Kalau sekiranya ia ghanimah, maka 4 daripada 5 bahagian itu diberikan kepada muqatilin, iaitu kepada mereka yang menghadiri peperangan. Maka dia akan diberikan yakni kepada mereka yang berjalan diberikan 1 bahagian, yang menunggang yang ini diberikan yang ini 3 bahagian. Dan selepas itu kita ada 1/5. Maka 1/5 ini dibagikan kepada 5. Ini yang kita membicarakan. 1/5 daripada harta tadi dibagikan kepada 5. Yang pertama sekali, seperti mana ayat dalam Al-Quran Allah mengatakan lillahi walir rasul. Yang ini bahagian yang pertama adalah bagi Allah dan Rasulnya. Maksudnya di sini adalah dibalik kepada maslahat umum orang Islam. Dia kembali kepada masalah umum. Daripadanya adalah seperti mana penulis ini beliau memberikan misal. Apakah misal yang beliau memberikan? Beliau mengatakan dia mengatakan wa khumusuhuma yukhammasu sahmun lil masalih. Ini kalau kita lihat atas ya. Kalau kita merajaah sedikit, apa dia mengatakan? Bahagian pertama untuk kemaslahatan umum semisal membentengi tempat pertahanan. Anda boleh lihat sini. Dia mengatakan bahagian pertama untuk kemaslahatan umum semisal membentengi tempat pertahanan, membangun gedung dan masjid. Ini semua adalah berkenaan dengan gedung dan juga tempat-tempat. Ini adalah berkenaan dengan menjaga hudud negeri. Menjaga had ini negeri, borders ya. Maka sebahagian daripada wang ini diberikan untuk menjaga tempat-tempat yang mana musuh dapat masuk ke dalam negeri. Dan selepas itu beliau mengatakan membangun gedung dan masjid. Juga duit ini boleh digunakan untuk membina masjid. Diambil daripada ghanimah ataupun faid. Tamam? Gaji para qadi dan nafkah orang yang menghabiskan waktunya untuk ilmu-ilmunya diberikan kepada para ulama, para qadi. Diambil ini daripada duit ini. Dan ini yang dimaksudkan oleh penulis apabila dia mengatakan diberikan fal aham wal aham. Yakni sang imam apabila dia membagikan duit ini, dia bagikan kepada mana yang diperlukan. Misalnya kalau kita memerlukan wang ini untuk menjaga kita punya border, maka kita kedepankan itu. Tapi kalau sekiranya kita sudah ada wang dan kita perlu membina masjid ini misalnya di tempat-tempat yang baru yang diambil setelah habisnya peperangan,
yang diambil negeri tempat-tempat yang diambil ini orang-orang Islam. Di sana ini tidak ada masjid. Taib, kita gunakan ini duit tersebut untuk membina masjid. Jadi kita lihat ini manakah kemaslahatan yang paling kuat. Ini yang dimaksudkan oleh penulis tadi. Apabila dia mengatakan sang imam yang dilihat ini kepada maslahat. Apakah yang ni yang paling yang ini memerlukan? Misalnya kalau kita qadi yang ini tidak dapat gaji, maka kita berikan qadi gaji. Kalau sekiranya ulama ini dalam kefakiran, kita gunakan duit tersebut ini untuk memberikan kepada ulama. Ataupun memberikan ini kepada mereka yang mempelajari ilmu agama. Dan begitu juga para imam masjid dan muadzin. Mereka walaupun kaya, tetap diberikan sebahagian. Ni balik kepada kebijaksanaan, yakni imam. Baru dia mengatakan wajib mendahulukan golongan mana yang terpenting di antara itu semua. Dan paling penting adalah golongan yang pertama, benteng tempat pertahanan. Ini adalah yang paling penting sekali. Yang wajib ini bagi orang Islam untuk memastikan tempat-tempat pertahanan itu mesti dijagai. Ini adalah maksud yang paling besar. Kenapa? Sebab ditakuti diserangi musuh. Ditakuti yang ini diserangi musuh. Maka 24 jam yang ini mesti ada orang yang menjagainya. Tapi zaman dahulu dengan zaman sekarang yang ini berbeza ya. Zaman dahulu peperangan mereka di atas darat. Jadi dulu apa mereka biasa buat? Mereka buat tembok kan. Antum kalau pernah pergi misalnya kalau pernah pergi Turki, Istanbul. Jadi apa dia buat dekat Istanbul ini, Byzantine ini dia bikin tembok. Dia bikin tembok kan. Jadi beratus-ratus tahun orang cuba nak takluk ini Konstantinia ini tidak dapat melakukan sedemikian disebabkan tembok dia, sebab dia menghadap ini laut. Jadi apa mereka buat? Mereka bikin tembok masya-Allah sebesar-besarnya. Ini zaman dahulu yang ini disebabkan peperangan semua darat. Tapi zaman sekarang ini dah tak perlu tembok lagi. Kita juga ada tembok misalnya The Great Wall of China. Kalau kita tengok ini sejarah mereka, kenapa mereka bikin tembok itu? Disebabkan mereka perang dengan Mongol. Dan orang Mongol ini bila dia datang melalui darat dengan kuda-kuda mereka. Jadi apa mereka buat? Mereka buat tembok. Tapi bukan saja mereka buat tembok, mereka buat sentry post. 1 kilometer 1 sentry post, 1 kilometer 1 sentry post. Jadi mesti ada askar ini yang jaga 24 jam. Ini dalam bahasa Arab kita panggil ribat. Ribat ini maksudnya menjaga ini border ini. Dan ada hadis Nabi SAW mengatakan ribat itu lebih afdal daripada jihad. Kenapa? Sebab dia 24 jam ini, dia pada tiap-tiap masa ribat. Tiap-tiap masa ribat. Itu sebab kalau kita lihat orang Palestin ini, dia suka menggunakan perkataan ribat dan murabit. Kalau kita biasa pergi ke Baitul Maqdis, kalau kita berbual dengan orang Palestin, apa mereka mengatakan tentang diri mereka? Mereka sentiasa kebanggaan mereka mengatakan kami yang di sini adalah murabitun. Antum pernah dengar ini perkataan ini? Kalau di sana mereka sentiasa menggunakan perkataan ini. Kami adalah murabitun. Sebab murabit ini maksudnya orang yang melakukan ribat. Orang yang melakukan ribat. Yani seolah-olah mereka mengatakan kewujudan kami yang di Baitul Maqdis itu adalah ribat. Yani mereka menganggapnya ibadah fi sabilillah. Dengan kewujudan mereka di Baitul Maqdis ini disebabkan mereka tahu ini orang Yahudi ini akan nak mengambil dari tempat ini. Jadi mereka mati-mati tidak mau keluar. Sebab mereka menganggap ini ibadah, ini fi sabilillah. Kami ada murabitun. Ini adalah kita lihat orang Palestin, sifat mereka begitu. Taib. Selepas itu beliau mengatakan apabila sang imam menahan hak mereka daripada Baitul Mal, dan salah satu di antara mereka yang diberi sesuatu daripadanya, maka bolehlah ia ambil sendiri selama tidak lebih daripada kecukupannya. Mengikut ini pendapat ini yang mu'tamad. Yang ini kita lihat apa yang disebut seperti qadi, gaji para qadi, gaji para imam dan para ulama, maka biasanya ia dibayar daripada Baitul Mal. Ia dibayar ini daripada Baitul Mal. Kalau sekiranya ada golongan ini tidak mendapat sesuatu yang mencukupinya, maka dibolehkan diberikan melalui ghanimah dengan faid. Boleh insya-Allah? Nah, teruskan. Bahagian kedua diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib
sekalipun mereka telah kaya. Untuk lelaki mendapat 2 kali lipat orang wanita. Bahagian ketiga berikutnya diberikan kepada anak-anak yatim yang fakir. Bahagian keempat kepada orang-orang miskin. Bahagian terakhir diberikan kepada Ibn Sabil yang fakir. Wajib meratakan pembahagian terhadap 4 golongan tersebut, iaitu Bani Hashim, Muttalib, anak yatim fakir, orang miskin, Ibn Sabil, baik yang hadir ke tempat pembagiannya atau tidak. Benar, wajib meratakan diperbolehkan untuk membedakan jumlahnya di antara masing-masing individu selain pada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tapi tidak boleh berbeza antara golongan satu dengan lain. Jadi sekarang ini penulis dia meneruskan. Jadi yang pertama sekali tadi kita mengatakan bahagian yang pertama balik kepada masalah umum. Tamam? Masalah umum ini boleh membawa kita mengatakan menjaga kita punya border, memberikan gaji qadi dan ulama dan sebagainya. Ini adalah bahagian yang pertama daripada apa? Daripada khumus. Bahagian ini yang kedua, penulis ini mengatakan diberikan kepada Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Ini seperti mana sebelum ini kita mengatakan Banu Hashim dengan Banu Muttalib tidak boleh menerima duit zakat disebabkan mereka adalah bahagian daripada khumus. Jadi ini yang dimasukkan di sini. Jadi apabila ada ghanimah ataupun faid, maka 1/5 daripada duit itu dan dibagikan ini kepada 5 bahagian yang dikenali sebagai khumus di sini, maka ia diberikan kepada Banu Hashim dengan Banu Muttalib. Lelaki mereka diberikan 2 bahagian, wanita mereka diberikan 1 bahagian. Jadi seramai yang kita mendapati daripada Banu Hashim dan Banu Muttalib, maka sang imam akan memberikan bahagian tersebut kepada mereka semua. Untuk lelaki mendapat 2 kali lipat orang wanita. Ini seperti faraid, seperti faraid. Li zakari hadzul unsayain. Lelaki mendapat 2 bahagian, wanita mendapat 1 bahagian. Bahagian ketiga berikutnya diberikan kepada anak-anak yatim yang fakir. Ini adalah bahagian yang ketiga daripada khumus. Anak-anak yatim yang fakir. Jadi yatim, apakah yang dimaksudkan dengan yatim? Yang ini maksudnya salah satu daripada ibu bapa ni meninggal dunia dan budak itu belum lagi baligh. Kita mengatakan yatim. Dan syaratnya dia mesti fakir. Tak semua anak yatim fakir. Ada anak yatim kaya. Mak bapanya meninggal dunia, bapanya meninggal dunia, akan tetapi dia mewarisi harta yang banyak. Adakah dia diberikan? Tidak. Itu sebab di sini penulis mengatakan dia mesti fakir. Bahagian yang keempat kepada orang miskin. Bahagian yang keempat kepada orang miskin, termasuk yang ni orang fakir. Sebab kalau kita ada perkataan miskin, termasuk fakir. Kalau fakir, termasuk miskin. Kalau dia miskin dan fakir, baru kita bezakan dia antara miskin dengan fakir. Ini kita ada istilah dalam bahasa Arab, kalau mereka bersama, mereka berbeza. Kalau mereka berbeza, maka mereka sama. Kita ada kaedah. Yang ni kalau kita sebut fakir dan miskin, maksudnya ada beza di antara fakir dan miskin. Dan apa beza di antara fakir dan miskin? Fakir ini adalah seseorang yang pendapatannya tak sampai separuh yang ni keperluannya. Manakala seorang miskin, dia tidak sampai yang ni kepada keperluannya. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah orang miskin dan fakir. Jadi mereka mendapatkan bahagian daripada khumus. Bahagian yang terakhir, yang ni bahagian yang terakhir adalah bahagian yang kelima. Kenapa 5? Sebab khumus. Boleh faham insyaAllah? Bahagian terakhir diberikan kepada Ibn Sabil yang fakir. Dan Ibn Sabil satu orang yang terputus daripada perjalanan. Dia tidak dapat balik ke negerinya. Dan dia fakir, tidak ada duit. Kita boleh memberikan daripada khumus. Dan mereka juga ada bahagian daripada duit zakat. Duit zakat juga boleh diberikan kepada mereka. Wajib meratakan pembahagian terhadap 4 golongan tersebut. Meratakan di sini maksudnya memberikan kepada semua golongan, ya. Bukan maksudnya meratakan yang ni dia mesti jumlah nak kena sama. Akan tetapi maksudnya di sini adalah yang ni kita tak boleh, sang imam tak boleh misalan dia hanya memberikan 3 golongan saja. Tak boleh. Dia nak kena meratakan. Ini yang dimaksudkan. Yang ni dia nak kena memberikan kepada semua yang ni golongan ini. Wajib meratakan pembahagian terhadap 4 golongan tersebut. Banu Hashim, Banu Muttalib, anak yatim, fakir, orang miskin, Ibn Sabil. Ini yang dimaksudkan. Baik yang hadir ke tempat pembahagiannya ataupun tidak. Sebab ada orang yang ni misalnya dia tidak hadir, dia jauh. Ada Banu Hashim, Banu Muttalib tidak wujud pada negeri ini, berada di kampung misalnya. Maka dikirimkan kepadanya.
Jadi sang imam yang ni dia mesti melakukan kalkulasi. Yang ni berapa ramai yang ni Banu Muttalib dengan Banu Hashim yang wujud yang kita kenal, yang dalam kita punya sistem. Maka kita lihat bahagian mereka berapa, maka dibagikan. Jadi dikirim wang yang ni kepada mereka walaupun mereka tidak wujud di tempat pembahagian khumus, tapi dikirimkan kepada mereka. Jadi zaman sekarang ini semua tidak ada ya. Zaman sekarang ini pembahagian khumus ini tidak wujud ya jemaah. Tidak wujud, tapi ulama kita mengatakan akan datang nanti. Ia akan kembali ini pada zaman Al-Imamul Mahdi dan juga yakni zaman Nabi Isa alaihi salam. Yani beliau ini akan kembalikan ini hukum ahkam ini dan akan menghidupkan ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Selain ini Banu Hashim benar wajib mengatakan, namun diperbolehkan untuk membezakan jumlah di antara masing-masing individu. Apa maksudnya di sini? Maksudnya sang imam lihat kepada maslahat. Dia memberikan kepada Ibn Sabil ini lebih daripada fakir miskin sebagai misal, sebab ada kemaslahatan. Ataupun dia memberikan kepada fakir miskin lebih daripada anak yatim, sebab anak yatim mungkin tak ramai. Tamam? Jadi dia lihat ini kepada kemaslahan. Tetapi berkenaan dengan Banu Hashim dengan Banu Muttalib, ini semua balik kepada bilangan mereka. 2 bahagian bagi lelaki, 1 bahagian bagi perempuan. Jadi dia nak kena wajib ini membagi dengan rata seperti ini. 2 bahagian lelaki, 2 bahagian perempuan. 2 bahagian lelaki, 1 bahagian perempuan. Jadi dia balik kepada berapa ramai Banu Hashim dengan Banu Muttalib ini yang ada. Kalau kita mengatakan ada 10,000 orang ini misalnya, 10,000 orang, khalas ini harta tersebut ini diberikan kepada semua yang ini 10,000. Jadi kita calculate yang ni 2 bahagian bagi lelaki, 1 bahagian ini bagi 1 bahagian bagi perempuan. Ini yang dimaksudkan yang ni ia dikhususkan. Berbeza dengan golongan anak yatim dan fakir miskin. Golongan anak yatim dan fakir miskin kita boleh memberikan misalan lihat kepada keperluan mereka. Ada orang yang ni misalan dia memerlukan $1,000. Ada orang yang ni memerlukan 500. Tapi bagi Banu Hashim dengan Banu Muttalib tak boleh begitu. Kita nak kena balik ini kepada apa? 2 bahagian lelaki, 1 bahagian perempuan seperti faraid. Baik. Teruskan. Apabila jumlah harta tersebut hanya sedikit, mencukupi, maka imam hendaknya mengkhususkan untuk yang lebih penting dan boleh tidak usah berkaitannya kerana apabila dia antara golongan memperhatikan tidak ada, maka bahkan bagi rata pada golongan yang ada. Menurut 3 imam, iaitu Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, boleh mentasarufkan seluruh 20% fa'i untuk kemaslahatan umum. Tidak sah persyaratan yang sang imam, barang siapa mengambil sesuatu, maka itulah miliknya. Menurut pendapat ulama lain, hukumnya sah, dan ini pula lah pendapat 3 imam. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, imam diperbolehkan melebihkan bahagian pada suatu golongan atas lainnya. Nah, sekarang penulis beliau membicarakan kalau sekiranya duit itu tidak mencukupi. Sekarang kita mengatakan wajib untuk kita memberikan kepada semua yang ni khumus, bahagian-bahagian yang 5 tadi. Wajib kita memberikan kepada kemaslahatan umat Islam. Bahagian yang pertama, bahagian ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Tapi di sini penulis ini mengatakan, ini kalau sekiranya duit itu cukup. Tapi kalau sekiranya duit ini tidak cukup, di sini maka sang imam ini lihat ini kepada apa yang paling penting dan memerlukan. Maka dia memerlukan kepada isytihad. Dia lihat ini kepada 5 golongan ini. Dia lihat kepada 5 golongan ini. Manakah golongan yang paling yakni memerlukan yakni kepada wang tersebut. Dalam keadaan seperti ini, maka dia boleh yakni memberikan kepada sebahagian dan tidak memberikan kepada sebahagian. Jadi dia lihat yakni kepada mana yakni yang paling yakni memerlukan. Selain daripada mazhab al-Imam Syafi'i, dibolehkan bagi imam dalam keadaan seperti ini diberikan hanya kepada kemaslahatan umum saja. Imam mengatakan duit ini tidak mencukupi yakni untuk semua, maka kita hanya memberikan kepada maslahat. Maslahat ini umat Islam, ini bilangan golongan yang pertama saja. Ini dibolehkan, tapi bukan dalam mazhab al-Imam Syafi'i seperti mana disebutkan dalam selepas ini ya.
Jadi beliau mengatakan apabila jumlah harta tersebut hanya sedikit yang kalau diratakan tidak mencukupi, maka imam hendaknya mengkhususkan untuk yang lebih penting dan boleh tidak meratakan kerana darurat. Yang ini misalan dia tidak memberikan yang ini kepada sebahagian daripada Banu Hashim dengan Banu Muttalib, ini misalan yang kaya. Tamam? Tapi dia memberikan kepada yang memerlukan di antara mereka. Selepas itu yang ini anak yatim, yang ini mungkin dia hanya memberikan kepada betul-betul desperate. Sama juga yang ini dengan orang miskin, tapi berkenaan dengan maslahat umum, kita memerlukan duit yang ini untuk menjaga border. Khalas kita memberikan yang ini duit yang lebih kepada menjaga border. Jadi maksudnya dia lihat yang ini kepada apa yang ini yang paling penting sekarang yang ini untuk kita nak belanja. Ini balik ini kepada ijtihad ini sang imam. Maka beliau mengatakan apabila di antara golongan yang 4 tadi tidak ada, maka bahagiannya dibagi rata pada golongan yang ada. Ini adalah keadaan yang mana ada sebahagian golongan tidak wujud. Yang ini misalan kita tidak ada golongan yang di Banu Hashim dengan Banu Muttalib sebagai misal, ataupun golongan mereka sedikit yang kita dapat kumpul, mungkin 4-5 orang misalan. Maka selain daripada mereka, kita gunakan duit itu memberikan kepada bahagian yang lain. Kita berikan kepada fakir miskin, ataupun kita berikan ini kepada anak yatim. Jadi kalau tidak wujud yang ini pada satu golongan, kita memberikan kepada golongan yang lain. Menurut 3 imam, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, boleh mentasarufkan seluruh 20% fai untuk kemaslahatan. Ini kenapa dia mengatakan 20% ya? Okey. Khumus. Ini sebenarnya tidak ada dalam bahasa Arabnya ya, tapi mungkin antum letak in bracket in bracket. Sebab kenapa dia mengatakan 20% di sini? Sebab dia khumus kan? Khumus is 20%. Khumus 20%. Jadi kita mengatakan khumus ini dibagikan kepada 5 bahagian. Ini 5 bahagian yang kita sama bicarakan tadi. Tamam. Kalau sekiranya yang ini misalan ini adalah pendapat yang ini bukan selain daripada mazhab Syafi'i ya. Yang ini sang imam boleh memberikan kesemua yang dikhumus kepada kemaslahatan umum. Yang ini maksudnya dia tidak memberikan 4 golongan tadi. Banu Hashim dengan Banu Muttalib. Apa lagi? Anak yatim yang fakir. Golongan yang ini miskin. Ibn Sabil. Dia tidak memberikan. Tapi dia memberikan kepada kemaslahatan yang ini umum. Sebab ini sang imam melihat ia adalah yang paling ini penting ini untuk kita menggunakan wang tersebut. Ini selain daripada mazhab Syafi'i dibolehkan. Boleh faham insya-Allah? Jadi kalau kita lihat dia mengatakan wa yajuzu inda a'immati salasati sarfu jami'i khumusil fai'i ila al-masalih. Jadi mengatakan menurut 3 imam boleh mentasarufkan. Tasaruf ini di sini maksudnya memberikan ya. Boleh yakni menggunakan duit ataupun memberikan duit tersebut kesemuanya, yakni kesemuanya khumus bagi fai untuk kemaslahatan umum. Ini adalah golongan yang pertama tadi kan? Golongan yang pertama adalah maslahat umum. Boleh faham insya-Allah semua? Yakni selain daripada mazhab Syafi'i, dia boleh berikan kepada kemaslahatan. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Wajib ini dia mesti mengumumkan, meratakan. Seperti mana kita mengatakan tadi. Tidak sah pensyaratan sang imam barang siapa mengambil sesuatu maka itulah miliknya. Ini tidak boleh. Yang ini bagi ghanimah sebagai misal ataupun yang nifai. Tidak dibolehkan kita mengatakan barang siapa yang ambil sesuatu maka dia memilikinya. Tidak boleh. Sebab dia mengambil hukum ghanimah dengan fai. Wajib dibagikan. Mengikut yang ini hukum ahkam. Menurut pendapat ulama yang lain hukumnya sah dan ini pula pendapat 3 imam. Yang ini sekali lagi ada perbezaan di antara mazhab Syafi'i dengan selain daripada mazhab Syafi'i. Selain daripada mazhab al-Imam Syafi'i, dibolehkan kalau sekiranya diizinkan oleh sang imam. Sang imam mengatakan barang siapa yang mengambil sesuatu maka dia boleh memilikinya. Dengan izin daripada imam. Dia boleh melakukan sedemikian. Tetapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Nah, ini ada sedikit dan khilaf ini berkenaan dengan perkara ini. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik diperbolehkan melebihkan bahagian pada suatu golongan atas yang ini lainnya.
ini adalah yang ini dalam mazhab al-Imam selain daripada Imam Syafi'i. Ini dalam mazhab Hanafi dan juga dalam mazhab al-Maliki. Nah, teruskan. Jadi yang awal dikatakan tentang apabila jumlah harta tersebut sedikit tu. Ya. Yang kalau dia katakan tidak mencukupi, maka pemerintah hendaknya mengkhususkan untuk yang lebih penting. Dan boleh tidak usah memberikannya kepada semua golongan. Yang ini semua golongan adalah yang 5 golongan Ya, betul. atau 5, okey. Tetapi yang bawahnya Ya. Macam besar yang bawah apabila di antara golongan yang 4, bawah ni ada different bab Ustaz. Betul tak? Ya, betul. Different bab. Okey. Okey, baik. Sambung Ya. Cabangan masalah apabila salah seorang ghanimin, iaitu penjara ghanimah, memperoleh suatu barang dari hasil jarahannya sebelum diadakan pembahagian menurut syariat, maka tidak diperbolehkan mentasyarufkan barang tersebut kerana masih berstatus sebagai barang perserikatan antara dia dan ahlul khumus, iaitu 4 golongan, iaitu Bani Hashim dan lain-lain. Sedang ia dilarang mentasyarufkan barang perserikatan tanpa seizin persyarikat lain. Ini adalah berkenaan dengan ini kita telah membicarakan sebelum ini. Kalau sekiranya seseorang itu misalnya dia menyertai peperangan, selepas habis peperangan dia ambil harta, dan ini kita mengatakan harta ghanimah, tidak dibolehkan baginya untuk mengambilnya dan untuk menggunakan harta tersebut sebelum dibagikan harta perang. Sebelum dibagikan harta perang oleh sang imam. Maka ini adalah daripada kabair, daripada dosa yang besar, adalah seseorang itu mencuri harta peperangan. Kita ada hadis Nabi SAW berkenaan dengan perkara ini. Mungkin antum boleh bahas ini perkara ini dalam syarah yang ana tidak ada, tidak sebut. Tetapi kita ada hadis, salah satu daripada dosa yang besar. Salah satu yang dosa yang besar adalah mengambil harta ghanimah. Maksudnya dia ambil harta itu belum lagi dibagi oleh imam, dia ambil. Sebab dia mengambil hak orang lain. Betul ke tidak? Sebab kita mengatakan harta ini balik kepada siapa yang memiliki harta ini. Dia balik ini kepada orang fakir miskin, dia balik kepada Banu Hashim dan Banu Muttalib, dia balik ini kepada kemaslahatan umum. Tapi apabila dia mengambil ini harta ini, maka dia mengambil sesuatu yang menjadi hak ini orang lain. Maka ini adalah perbuatan yang dilaknati. Ini adalah perbuatan yang dilaknati. Jadi beliau mengatakan apabila seseorang itu ghanimin ini adalah orang yang menyertai peperangan, yang ada bahagian daripada ghanimah, memperoleh suatu barang dari hasil jarahannya, yakni maksudnya dia mengambil daripada medan peperangan sebelum diadakan pembahagian, yakni imam belum lagi membagi-bagi harta, tapi dia dah ambil dahulu. Ini adalah perbuatan yang diharamkan. Maka tidak diperbolehkan mentasarufkan. Tasaruf ini maksudnya belanja harta tersebut, sebab ia bukan miliknya, kerana berstatus sebagai barang pensarikatan. Ini adalah bab syarikah. Syarikah dalam kita dalam bab muamalat, apa maksud ini syarikah? Syarikah sekarang, misalan saya ada satu barang, tapi barang ini bukan milik saya, dia adalah milik kita bersama. Kongsi. Sekarang misalan ini kita ada $10,000. Dan tiap-tiap daripada kita mengeluarkan $1,000. Kita ada 10 orang misalan, 10 orang, 1,000, 10 orang. Dan kita mengatakan kita nak melakukan akad ini syarikah untuk kita menggunakan duit ini untuk berdagang. Tapi khalas, kita mengatakan sekarang 10,000 ini adalah milik bersama. Tidak dibolehkan salah satu daripada 10 orang ini membelanja duit ini melainkan dengan izin yang lain. Sebab dia bukan duitnya, dia adalah duit yang dikongsi. Sama juga dengan harta ghanimah. Di sini penulis mengatakan apabila akhir ini peperangan, maka harta ghanimah ini dimiliki oleh beberapa orang, dikongsi. 4 daripada 5 diberikan kepada orang yang menyertai peperangan. Betul ke tidak? Lepas itu kita ada khumus. Khumus. Maka ini semua adalah milik ini bersama. Jadi tidak dibolehkan kita membelanja
mana-mana bahagian daripada harta ini sebelum dibagikan. Sebab dia adalah milik syarikah. Ini yang penulis sedang membicarakan. Tamam? Jadi kalau kita balik ini kepada harta syarikah, tidak dibolehkan kita membelanjakan satu harta melainkan ini dengan keizinan yang lain. Maka di sini dibalik kepada imam. Imam ini apabila dia membagikan harta ini, maka baru kita memilikinya. Tapi sebelum ini imam membagikan harta, tidak dibolehkan kita mengambil harta tersebut. Itu sahaja yang dimaksudkan di sini. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Kalau tidak ada soalan, kita teruskan. Saya rasa kita boleh khatam ini bab hari ini. Sebab seterusnya semua mudah. Dia adalah berkenaan dengan sedekah. Hukum ahkam yang bersangkut paut dengan sedekah. Jadi bab ini Masya Allah bab yang senang. Kita dah habis benda-benda yang susah ya. Ini berkenaan dengan ghanimah dengan faid. Ada benda-benda yang agak susah sebab mungkin dia benda baru bagi kita. Tapi selepas ini Alhamdulillah, penulis membicarakan akhir sekali bab zakat tentang sedekah. Jadi kalau tidak ada soalan, kita teruskan. Sedekah tatawwu ataupun dinamakan sedekah sunat. Nah, tatawwu ini di sini maksudnya sunnah. Tatawwu sunnah. Ayo. Sunnah bersedekah tatawwu berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 245 yang bermaksud siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang bagus. Juga beberapa hadis yang masyhur. Terkadang sedekah tatawwu menjadi wajib sebagaimana seseorang yang menjumpai orang lain yang sangat terdesak sedang dia mempunyai makanan yang melebihi dari kebutuhannya. Nah, jadi pertama sekali penulis membicarakan tentang kelebihan dari sedekah. Kita ada ayat dalam Al-Quran, Allah mengatakan barang siapa yang meminjamkan kepada Allah. Ini adalah majaz ya, bukan maksudnya Allah memerlukan harta, tetapi Allah menggunakan peribahasa. Yakni seolah-olah bila kita mengeluarkan sedekah, kita memberikan pinjaman yang ini bagi Allah. Tetapi pada hakikatnya ia menunjukkan kepada kita Allah pasti yang ini akan membalas. Sama seperti kalau kita meminjam orang duit ini, dia akan bayar balik. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ini sebagai majaz. Bukan maksudnya Allah memerlukan ini duit, ini sedekah kita. Allah memiliki langit dan bumi. Dia tidak memerlukan duit kita. Tetapi kalau kita mengeluarkan wang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti ini Allah mengatakan dia akan memberkatinya dan akan memberikan yang lebih besar daripada apa yang kita mengeluarkan. Dan kita juga ada banyak hadis Nabi SAW berkenaan perkara ini. Daripadanya adalah berkenaan dengan kalau seseorang itu dalam keadaan susah ataupun dikenakan sakit, disunatkan dia bersedekah. Sebab sedekah ini daripada sebab kita mendapatkan afiah. Kalau ada daripada ahli keluarga kita yang sedang sakit, maka daripada perkara yang boleh kita melakukan adalah dengan kita bersedekah dengan niat Allah mengangkat balak. Sama juga kalau kita ada balak ini di sebuah tempat, maka kita boleh menolaknya dengan kita memberikan sedekah. Selepas itu penulis mengatakan kadang-kala sedekah ini boleh jadi wajib. Bilakah sedekah menjadi wajib? Asal kita mengatakan sedekah sunnah, tetapi dia boleh menjadi wajib. Bilakah ia menjadi wajib? Dia boleh menjadi wajib kalau sekiranya kita lihat satu orang terdesak. Misalnya dia tidak ada makan. Kalau kita tak berikan dia makan sekarang, dia mati. Khalas, wajib ini bagi kita memberikan walaupun kita apa saja yang kita ada. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Kalau sekiranya kita tidak memberikan sedangkan kita mampu memberikan dan dia meninggal dunia, berdosa kita tidak berdosa kita? Ya, ini kita menanggung yang ini dosanya. Ini kita mengatakan sedekah sekarang ini menjadi wajib. Jadi bila dia menjadi wajib apabila kita berada dalam keadaan yang ini terdesak. Kita lihat orang yang ini berada dalam keadaan terdesak. Tapi kalau tidak terdesak, maka hukumnya adalah sunnah. Nah, teruskan. Makruh bersedekah dengan barang yang buruk. Bersedekah wang, pakaian bekas dan sebagainya itu tidak termasuk erti bersedekah dengan yang buruk. Nah, di sini penulis mengatakan kadang-kala hukumnya yakni makruh. Kalau sekiranya dia bersedekah dengan sesuatu yang kita mengatakan dipandang hina. Seperti satu orang yang ni dia bersedekah dengan sesuatu benda yang buruk misalan. Yang biasanya orang tidak mau menggunakannya. Maka ini adalah makruh. Ini adalah makruh. Jadi beliau mengatakan makruh bersedekah dengan sesuatu yang buruk.
Selepas itu bersedekah yakni wang, pakaian bebas dan sebagainya itu tidak termasuk arti bersedekah dengan yang buruk, bahkan sebaiknya tidak usah merasa malu bersedekah dengan jumlah yang sedikit. Baik, di sini kita membezakan di antara bersedekah dengan sesuatu yang buruk dengan bersedekah dengan sesuatu yang sedikit. Kalau sekiranya sesuatu itu yakni sedikit, misalnya satu orang ini dia sedekah 20 sen. Dia sedekah 20 sen. Adakah makruh hukumnya? Tidak. Ini tidak makruh. Tidak makruh yakni bersedekah yang dengan yang sedikit. Tetapi makruh kalau kita bersedekah dengan benda yang buruk. Yakni misalnya kita bersedekah yakni makanan yang hampir busuk ini misalnya. Yang biasanya orang tak mau makan. Ataupun yakni kita bersedekah yakni dengan baju yang sudah koyak misalnya. Yang biasanya orang tidak memakainya. Ini kita mengatakan makruh ini hukum ni. Tetapi kalau sekiranya kita bersedekah dengan sesuatu yang sedikit, maka ini tidak makruh. Ini tidak makruh. Nah, teruskan. Bahkan sebaiknya tak usah merasa malu bersedekah dalam jumlah sedikit. Bersedekah air itu lebih afdal kalau ternyata banyak diperlukan. Kalau tidak, maka lebih afdal bersedekah makanan. Nah, di sini penulis mengatakan yang paling afdal adalah kita bersedekah dengan memberikan orang air kalau sekiranya orang memerlukan kepada air. Sebab air ini dia adalah manfaatnya sangat besar sekali. Tapi biasanya kalau di tempat yang banyak air, biasa kita tak rasa. Kalau kat Singapura kita tak rasa. Mana-mana kita pergi ada air. Tapi kalau kita berada di tempat yang biasanya tidak ada air, baru kita akan lihat air ini adalah daripada nikmat yang besar yang Allah berikan ini kepada manusia. Yang kedua, beliau mengatakan kita memberikan makanan. Ini biasa di tempat-tempat banyak orang fakir dan miskin, mereka tidak ada makan. Maka lebih afdal kita memberikan bersedekah ini dengan memberikan makanan. Sebab dia adalah bersangkut paut dengan kehidupan dan untuk menanggung ini supaya ini dia tidak meninggal ini sebagai misal. Nah, teruskan. Apabila terjadi pertentangan antara memberikan sebagai sedekah di satu segi dan wakaf di segi lain, maka jika masa itu masa pilot dan keperluan, maka sedekah lebih utama. Nah, sekarang penulis ini beliau memberikan misal mana lebih afdal kita memberikan sedekah ataupun wakaf. Mana lebih afdal memberikan sedekah atau lebih wakaf? Dia mengatakan lihat kepada keadaan. Kalau sekiranya seseorang itu dalam keadaan, di sini dia menggunakan perkataan Indonesia pilot, ini maksudnya syiddatul hajah. Dia dalam keadaan, kita lihat satu orang dia sangat memerlukan ini misalnya, dia mengatakan saya dah tak makan 3 hari, saya tak makan 2 hari. Kita lihat orang ini hampir meninggal dunia. Kita mengatakan sekarang memberikan sedekah kepadanya lebih afdal daripada kita melakukan wakaf. Kenapa? Sebab hajatnya diperlukan sekarang. Tapi wakaf ini dia adalah berkenaan dengan manfaat yang akan didapati pada masa yang akan datang. Nampak tak? Beza di antara kita menolong orang yang memerlukan pada waktu hal keadaan sekarang dengan yang akan datang. Misal sebagai wakaf ini sebagai apa? Misalnya ini kita mewakafkan tanah ini kepada masjid. Dan masjid ini akan menggunakan tanah ini untuk sewa dan sebagainya. Dia akan memberikan manfaat ini kepada masjid. Tetapi manfaatnya datang bila? Manfaatnya datang ini pada masa yang akan datang. Tetapi orang yang memerlukan ini, maka lebih afdal kita memberikan kepadanya sebab dia berhajat kepadanya. Nah, teruskan. Kalau tidak, lebih utama diberikan sebagai wakaf kerana banyaknya kemanfaatan dari sini. Demikian perkataan Ibnu Abi As-Salam diikuti oleh Az-Zakashi. Dalam hal ini Ibnu Abi Fa'ah memutlakkan menunggulkan yang awal dengan disedekahkan, maka ia dapat memastikan bahagian orang yang disedekahi dari barang tersebut. Nah, jadi di sini ada sebahagian ulama mengatakan dalam semua keadaan sedekah lebih afdal daripada wakaf. Kenapa? Yani Ibn Rifa'ah dia mengatakan sedekah lebih afdal daripada wakaf. Sebabnya dia mengatakan bila kita memberikan sedekah, pasti duit itu memberikan manfaat kepada orang itu. Berbeza dengan wakaf. Wakaf kadang-kala kita mewakafkan sesuatu tetapi kita juga mendapat manfaat daripada wakaf. Misalan saya niat wakaf, saya memberikan misalan tanah
dan saya mengatakan tanah ini saya wakafkan kepada semua imam-imam masjid ini. Jadi tiap-tiap imam masjid mendapatkan bahagian daripada harta yang ini wakaf. Satu hari orang yang mewakafkan, dia jadi imam. Maka soalannya, dia dapat harta daripada dia mewakafkan ke tidak? Dia boleh mendapatkan harta yang dia mewakafkan. Berbeza dengan sedekah. Kalau kita memberikan sedekah kepada fakir miskin, kita tidak akan mendapatkan wang itu kembali. Yani dia akan diberikan kepada orang yang disedekahi. Itu sebab Ibn Rifa'ah mengatakan sedekah lebih afdal daripada wakaf. Sebab wakaf ada possibility kita mungkin dapat manfaat daripada harta yang kita wakafkan. Berbeza dengan sedekah. Sebab bila kita mengeluarkan duit sedekah, pasti yani duit itu sudah diberikan, tidak akan kembali kepada kita. Boleh faham insya-Allah? Ini yang beliau mengatakan, kerana dengan disedekahkan maka ia dapat memastikan bahagian orang yang disedekahi daripada barang tersebut. Ini yang dimaksudkan. Yani dia tidak mendapatkan manfaat daripada yang disedekahi, berbeza dengan wakaf. Nah, teruskan. Nampaknya tak sempat nak habis ni. Sebaiknya bagi orang teruskan. Sebaiknya bagi orang yang suka melakukan amal kewajiban untuk tidak absen setiap hari bersedekah sebisanya walaupun kecil jumlahnya. Memberikan sedekah secara diam-diam adalah lebih afdal daripada terang-terangan. Adapun pemberian zakat menurut ijma' adalah lebih afdal dengan cara terang-terangan. Memberikan sedekah pada bulan Ramadan lebih-lebih dalam masa 10 hari yang terakhir lebih afdal. Yang muakkad lagi adalah memberikan sedekah di waktu-waktu yang mulia, seperti 10 hari dalam bulan Zulhijjah, 2 hari raya, hari Jumaat, dan di tempat-tempat yang mulia semisal Makkah dan Madinah. Jadi sekarang beliau mengatakan disunatkan yang ni kita tiap-tiap hari sedekah. Tiap-tiap hari sedekah walaupun sedikit. Ini adalah daripada yang disunatkan. Jadi tiap-tiap hari yang ni kita cuba untuk kita mengeluarkan yang ni sejumlah yang ni sebagai yang ni sedekah. Dan disunatkan kita memberikan sedekah secara sirran, sembunyi-sembunyi. Elakkan yang ni kita berikan yang ni, misalnya kita post kat Facebook, Alhamdulillah I given this and this. Ini semua perkara yang tidak dilakukan. Jadi kita berikan dengan sembunyi-sembunyi, berkenaan dengan sedekah. Berbeza dengan zakat. Zakat kita disunatkan untuk kita menzahirkannya. Kita ada ijma' ini, seperti mana penulis mengatakan di sini. Beza di antara kita mengeluarkan harta zakat dengan harta sedekah. Harta sedekah disunatkan kita sembunyikannya. Berbeza dengan harta zakat. Kenapa disunatkan kita menzahirkan harta zakat? Supaya kita menggalakkan orang lain juga mengeluarkan zakat. Selepas itu penulis mengatakan disunatkan kita mengeluarkan sedekah pada masa-masa yang mulia dan tempat-tempat yang mulia. Masa-masa yang mulia seperti 10 hari Ramadan, 10 hari yang ni Zulhijjah, begitu juga hari Arafah. Berkenaan dengan tempat disunatkan apabila kita berada di Makkah, Madinah, di Baitul Maqdis ini misalan, ini semua adalah tempat-tempat yang barakah. Di tempat-tempat yang mana ada ulama dan awliya, maka disunatkan kita mengeluarkan sedekah di tempat tersebut. Jadi nampaknya kita dah sampai masanya. Jadi saya pun tak mau mengambil masa antum ya. Jadi insya-Allah pada minggu yang akan datang insya-Allah kita habis bab ini. Dan saya tadi terfikir ya, sama ada kita nak teruskan bab puasa ataupun terus masuk bab haji selepas ini. Nanti antum kita lihat macam mana. Saya rasa kalau macam ikut urut teruskan je bagus lah. Kita teruskan bab puasa Yang ni maksudnya daripada mana kita berhenti? Daripada bab puasa. Memandangkan kita dah nak masuk Rajab kan? Kalau nak terus all the way pun boleh tak? Maksudnya kan kita dah lalui bab puasa tu. Dia sudah lalu saja. Ya, jadi apa kita buat? Kita baca je bab puasa daripada awal. Jadi kalau sekiranya ada siapa-siapa ada soalan, kita boleh lihat apa yang perlu disyarahkan. Tapi kalau tak, kita baca saja sampai ini kepada bahagian yang kita berhenti pada tahun lepas. Jadi kita akan mulakan di situ. Jadi insya-Allah. Tamam. Nanti untuk 3 minggu Ustaz, minggu depan sama 2 lagi minggu, Ana minta isi nanti post. Ana tak ada kat sini. Oh, okey. Tapi Ana tak pergi tarim lah Ustaz. Ana tak pergi tarim. Ana pergi lain tempat insya-Allah. Doakan. Okey, insya-Allah. Tak ada masalah. Bagaimana dengan abang